Bertemu kembali dalam cerita di sebalik berita, saya Luqman Haris, dan seperti yang sering dijanjikan, cerita di sebalik berita ini fokusnya bukan untuk berkongsi berita semata-mata, kerana berita itu boleh anda dapati dalam buletin-buletin kami dan Awani 745 dan astroawani.com dan aplikasi kami setiap hari sepanjang hari. Tetapi kami mahu singkapkan kisah di sebalik setiap berita yang kami paparkan dalam buletin kami. Cerita di sebalik berita. Jadi dengan semangat ini, saya mahu bercerita sikit berkenaan dengan pengalaman wartawan kami yang buat liputan di PRN Sabah. Kalau saya boleh kongsikan gambar, ini adalah 9 orang wartawan kami dan juga kru termasuk juru kamera yang berhempas pula sejak sebulan lebih yang lepas membuat liputan kepada anda terhadap PRN Sabah pada 26 September yang lepas. 3 daripada mereka sudah pun pulang ke ibu negara. Dan kita tahu SOP yang perlu diikuti, di kuarantin, melalui ujian saringan di lapangan terbang dan sebagainya. Tapi kisah di sebalik beritanya adalah menarik. Ini adalah kisah proses untuk mendapatkan berita dan juga proses selepas mendapatkan berita yang mungkin kita tak dengar dalam buletin-buletin yang kami siarkan setiap hari. Hasimi Muhammad sekarang ini menyertai kami. Kali ini bukan menerusi kamera tetapi menerusi Skype dari dalam bilik hotelnya kerana dia sudah dikuarantin selama berapa sekarang? 2 ataupun 3 hari. Okey Simi, kita tahu proses-proses dan SOP-nya. Kita sering dengar laporan berita, perkongsian KKM, perlu menjalani ujian saringan di lapangan terbang, perlu dikuarantin di hotel. Tapi saya nak Hasimi ceritakan semula proses yang dilalui oleh kalian sekembalinya dari Sabah dari perspektif first hand, orang yang melalui sendiri. Kerana melalui sendiri ini perspektifnya berbeza dengan kita baca-baca SOP-nya. Okey Hasimi, sejak beberapa hari lepas hinggalah sekarang, apa yang Hasimi lalui sebaik saja tiba di KLIA? Okey, baik. Terima kasih Luqman di Bukit Kewangan. Betul. Kalau ikutkan hari ini merupakan hari kedua saya melalui proses kuarantin wajib selama 14 hari bersama juga dengan rakan-rakan yang lain. Kalau ikutkan di lokasi yang sama ini, kita 5 orang bersama dengan Haji Nazri, Rizal, Bob dan juga Ruzi. Sementara editor kita Asim Hassan menjalani kuarantin di kediaman sendiri. Namun kalau kita bercakap mengenai proses kuarantin itu, pastinya ini juga pengalaman kita seperti mana Luqman katakan, kebanyakan kita hanya membuat laporan, liputan mengenai mereka-mereka yang menjalani proses kuarantin dan sebagainya. Namun kali ini kita berdepan dengan situasi tersebut. Sebenarnya mana kita berangkat ataupun bergerak dari Sabah pada 30 September lalu, saya bersama dengan Asim dan juga beberapa kru yang lain termasuk Bob dengan Rizal. Kita pada ketika itu persepsi adalah bagaimanalah proses ini, kerana sebelum ini kita mendengar cerita-cerita bahawa proses tersebut agak mengambil masa yang agak lama. Rakan-rakan media kita yang pulang pada 26 hari bulan atau 27 berdepan dengan tempoh masa yang agak lama. Jadi perkara-perkara itu pada awalnya membayangi kami. Jadi kami mengambil inisiatif untuk tiba awal di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, walaupun pesawat atau jadual penerbangan adalah sekitar pukul 4.30 petang. Di proses tersebut untuk mengelakkan kesulitan sekiranya ramai orang dan sebagainya. Jadi kita pendekkan cerita di lapangan terbang KK itu, kami diberikan satu borang untuk diisi, iaitu borang perintah pengawasan dan pemerhatian yang disediakan oleh KKM, mengandungi antara maklumat-maklumat pribadi, lokasi kuarantin dan sebagainya, di mana arahan oleh pihak lapangan terbang maklumkan bahawa borang tersebut perlu diserahkan sebaik saja kami tiba di KLIA. Jadi sebaik saja proses tersebut selesai dan penerbangan kami selamat mendarat sekitar 7.05 petang pada 30 September lalu. Kami terus dibawa ke satu ruangan khas ataupun ruangan menunggu. Ketika itu tidaklah terlalu ramai. Kalau boleh diceritakan, pesawat yang tiba ketika itu adalah pesawat dari penerbangan kami dari Kota Kinabalu. Tidak ramai, tidak ada penumpang-penumpang dari pesawat lain. Jadi situasi di tempat menunggu ketika itu tidaklah terlalu sesak dan sebagainya. Jadi kami dibiarkan menunggu di situ sekitar 30 minit untuk isi lagi sekali ataupun melalui proses imbasan kod QR melalui MySejahtera, perlu mengisi satu lagi borang pengisytiharan ketibaan dari Sabah dan sebagainya. Jadi proses tersebut diselesaikan dengan mudah dengan bantuan daripada pihak berkuasa, anggota polis, lapangan terbang dan sebagainya. Kita dibekalkan dengan bekalan makanan, minuman dan sebagainya, kerana menurut mereka
ini bekal. Kerana kita membayangkan apabila mereka cakap ini bekal, mungkin proses tersebut akan mengambil masa yang agak lama. Jadi semua okey, perlu bertenang dan sebagainya. Namun lebih kurang 30 minit kemudian kita dipanggil secara berperingkat untuk ke kaunter saringan KKM di mana kami bersama rakan-rakan lain kumpulan kedua yang dipanggil untuk ke kaunter saringan KKM di mana bila ada beberapa fasa sebenarnya di mana kita perlu semak dokumen dan sebagainya sehinggalah kepada saat-saat yang mana pastinya antara yang paling mendebarkan adalah perlu menjalani ujian saringan COVID-19 kerana ini juga pengalaman pertama. Namun segalanya selesai dengan mudah apabila semakan telah pun dibuat, dokumen dilengkapkan dengan baik dan tiada simptom-simptom yang telah pun kami semua tak adalah demam, batuk hanya biasa sikit-sikit sahaja. Jadi proses tersebut berjalan dengan lancar dan kami dimaklumkan bahawa ujian saringan akan selesai dan tempoh ataupun akan diketahui dalam tempoh 4 atau 5 hari. Dan kemudian kaunter terakhir adalah kami dipakaikan gelang pink ini. Sebenarnya anda boleh lihat sebelum ditanya sama ada pergerakan pulang ke pusat kuarantin itu diambil oleh mana-mana ahli keluarga ataupun menggunakan pengangkutan awam. Jadi kami maklumkan bahawa kami menggunakan pengangkutan awam, pihak KKM menyediakan satu surat kebenaran untuk menaiki kenderaan awam. Sebelum kami dibenarkan keluar ke kawasan ataupun lapangan terbang KLIA itu, kami perlu dulu menempah kenderaan awam itu. Jadi kami menempah melalui Grab dan sebagainya. Sebaik saja kereta itu tiba baru kami dibenarkan untuk keluar untuk mengangkut barang dan sebagainya lah, terus ke pusat kuarantin dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu sebenarnya mudah menjalani daripada pergerakan dari Sabah sehinggalah ke KLIA itu tidaklah terlalu sukar kerana perkara ini telah pun dilakukan persediaan oleh KKM dan juga pegawai sukarela telah pun bersiap sedia, termasuk juga ketibaan kami di lokasi pusat kuarantin. Kami telah pun menghubungi pihak berkenaan untuk bersiap sedia kerana kita juga bimbang kerana ketika proses perjalanan untuk ke pusat kuarantin itu juga pemandu Grab itu sedikit macam saya boleh sifatkan sedikit rasa risau apabila mengetahui kami baru dalam proses memakai gelang pink, perlu menjalani kuarantin. Jadi persoalan itu timbul banyaklah tempoh ke pusat kuarantin itu. Perlu menjelaskan kepada beliau bahawa keadaan terkawal dan sebagainya, kita mematuhi SOP. Cuma ketika ini adalah kita memerlukan bantuan beliau untuk hantar kami ke pusat kuarantin. Surat kebenaran juga ditunjukkan kepada beliau. Cuma kita faham situasi yang dihadapi oleh pemandu Grab itu kerana beliau juga risau, tidak tahu keadaan kita ketika itu. Namun saya rasa proses tersebut beliau sudah dapat terima kerana saya sempat juga mengambil nombor telefon bertukar dengan beliau kerana beliau risau keselamatan beliau. Jadi kita berkomunikasi selepas proses kuarantin itu selesai, kami dibenarkan masuk ke bilik hotel dan sebagainya. Kita berkomunikasi, dia menzahirkan perasaan lega sedikit apabila kenderaan beliau juga disanitasi oleh pihak KKM. Jadi perkara itu melegakan beliau dan kita pun rasa lega kerana beliau tidak perlu risau dengan keadaan kerana membawa kita untuk ke pusat kuarantin itu. Okey, Simi, saya sudah faham SOP itu sangat jelas penerangannya. Terima kasih. Kini ramai orang kata kuarantin ini sudah tentu bukan satu cabaran fizikal tapi lebih pada cabaran mental dan psikologi. Simi baru masuk hari kedua, mungkin masih lagi okey, masih lagi baik, tetapi masuk hari ke-8, 9 dan 10 mungkin agak mencabar. Kita lihat ada orang-orang yang memang saya tak patutlah melanggar perintah kuarantin, mereka mahu keluar juga kerana mereka rasa terkurung. Saya mahu cuba kongsikan dan fahamkan dengan penonton dan juga dengan diri saya sendiri apa yang dilalui oleh setiap orang yang dikuarantin selama 14 hari, khasnya dalam hotel. Kalau boleh, Simi, sekarang Skype dengan kita menerusi telefon. Boleh tak angkat telefon tu, saya nak tengok sikit keadaan sekeliling, keluasan bilik itu, bagaimana dan sebagainya kerana Hasimi terkurung untuk masa 2 minggu. Jadi cuba walk us through, bawa sedikit kita apa yang Hasimi lalui setiap hari untuk 12 hari akan datang, Simi? Betul. Baik Lokman, tapi dan sebagainya, kita faham bahawa ada mereka di luar sana berdepan dengan keadaan yang cabaran untuk kuarantin di rumah dan sebagainya. Tapi ini bilik yang kita disediakan oleh pihak syarikat juga, di mana kalau dilihat keadaan
selesa sebenarnya, tapi saya boleh bawa kepada Lokman ataupun penonton-penonton di Asrawani. Asini boleh gunakan kamera, Asini boleh gunakan kamera bahagian belakang sini dan juga pan sedikit untuk kita tengok ke bawah dan ke atas. Okey, sebentar saya cuba betulkan. Okey, agak sukar sebenarnya untuk kita tukar sebenarnya Lokman. Okey, maksud tapi keadaan dia adalah Lokman, ini pintu yang di mana kita langsung tidak dibenarkan keluar walaupun selangkah, kecuali adalah ambil makanan sahaja. Sekiranya anda melanggar perintah tersebut, anda akan dikenakan kerana ada pengawasan CCTV dan sebagainya. Ini keadaan di hadapan pintu hotel sebenarnya Lokman, di mana setiap mereka yang menjalani kuarantin akan disediakan satu kerusi untuk mengambil makanan dan sebagainya. Peralatan ataupun sampah akan diletakkan di sini juga sebelum proses pengambilan atau pengumpulan itu dilakukan. Jadi itu antara rutin harian yang terpaksa dihadapi oleh kita yang berada proses kuarantin di hotel ini. Bagaimana dengan baju yang sudah kotor? Bahawa tidak boleh menghantar ataupun memanggil pihak hotel untuk membasuh ataupun mencuci baju kita. Yang perlu dilakukan adalah kita sendiri perlu membasuh baju tersebut kerana barang-barang yang dibawa dari bilik masing-masing akan dilupuskan. Sebab itu kita disediakan satu plastik klinikal berwarna kuning di mana seperti bekas makanan, minuman, sampah, sarap akan diletakkan di dalam bahan plastik warna kuning itu untuk dilupuskan. Jadi dalam proses tersebut kita tidak dibenarkan untuk memberikan sebarang baju untuk dibasuh atau dicuci oleh pihak hotel. Dan hanya yang perlu dilakukan, kita boleh membeli sabun pencuci dan sebagainya untuk membasuh sendiri dalam tempoh kuarantin di dalam bilik itu, Lokman. Kita manusia ni terlupa, Simi. Kalau kadang-kadang mungkin terlupa benda-benda yang penting seperti charger telefon dan sebagainya, bagaimana? Ada cara untuk mendapatkannya? Kerana itu adalah medium penting untuk kita berhubung dengan orang luar. Betul-betul. Peralatan keperluan asas seperti charger telefon dan sebagainya, kita sudah pun diberikan satu garis panduan untuk mendapatkan keperluan-keperluan tersebut. Telah pun diletakkan macam mana untuk menghubungi. Ada disediakan barang-barang tersebut, tapi perlu ditegaskan melalui SOP yang begitu ketat dan juga peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak KKM dan juga pihak pusat kuarantin. Di mana contoh kalau kita mengambil contoh misalnya kalau sekiranya waris atau keluarga mahu menghantar bakalan asas misalnya, tempoh masa yang ditetapkan adalah pada waktu 8 pagi sehingga 5 petang setiap hari, namun perlu melalui proses sanitasi. Pihak KKM dan juga pegawai bertugas akan semak barang tersebut boleh lepas atau tidak, ciri-cirinya bagaimana, tidak boleh kaca dan sebagainya, hanya perlu diletakkan dalam plastik. Itu perkara-perkara yang asas yang perlu dipatuhi juga sebelum KKM atau pihak berkaitan meluluskan proses penghantaran makanan itu ataupun bahan tersebut untuk dihantar ke bilik masing-masing. Lokman. Okey, Asimi, dengan seminit lagi yang tertinggal kerana kita menanti sidang media oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah pada jam 5.30 nanti, kita perlu berhenti bersiaran sebentar saja lagi. Okey, Asimi. Gelang merah jambu itu, saya hanya curious. Adakah orang-orang seperti Asimi dan orang di kuarantin dibenarkan simpan? Mungkin satu memento pengalaman yang agak memorable ini. Okey, yang itu pun kita belum pasti jawapannya kerana setahu kita apabila kita keputusannya negatif. Tunjuk sikit gelang itu. Okey. Okey. Sambung. Apabila disahkan negatif dan tempoh kuarantinnya selesai, kita akan pergi kepada pusat kesihatan daerah terdekat untuk dipotong. Jadi saya tak pasti dia boleh disimpan untuk jadikan souvenir dan sebagainya. Saya tidak pasti. Mungkin tapi langkahnya adalah kita perlu pergi ke PKD untuk dipotong gelang ini. Mungkin juga untuk dilupuskan Lokman kerana ia berada di anggota badan kita. Tidak mustahil untuk kita simpan gelang pink ini. Okey. Simi Muhammad, terima kasih kerana berkongsikan pengalaman yang unik itu. Kita perlu mencari detik-detik untuk kita bergelak ketawa dalam situasi yang agak menekan, seperti terkurung selama 2 minggu. Tetapi isu kuarantin dan isu penularan COVID-19 bukan satu benda yang ringan yang kita boleh gelakkan. Kita terus mengambil serius isu ini dan untuk itu jam 5.30 nanti Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah akan bersiaran sekali lagi dalam sidang media yang akan bawakan kepada anda secara langsung untuk berkongsikan status terkini penularan COVID-19 yang dilihat semakin serius di beberapa tempat, khasnya di Sabah. Itu kami akan bawa selepas ini jam 5.30 ataupun sejurus selepas kami menerima isyarat langsung dari Kementerian Kesihatan
Itu saja untuk cerita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Luqman Haris. Assalamualaikum. Salam hormat. Kita jumpa lagi.